Boleh insyaAllah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati seluruh jatuh kuasa masjid, usia pengajian muslimat, kuliah duha muslimat, yang dimuliakan dan dihormati para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah ya, pada pagi ini kita teruskan lagi ya, bacaan kitab Al-Muhimmah wal Mawa'izul Badi'ah, ya, kitab Muhimmah dan Al-Mawa'iz Al-Badi'ah. Insya-Allah untuk pagi ini kita teruskan pada muka surat 12. Muka surat 12 kita masih lagi bicara masih lagi tajuk yang sama pada muka surat 3 tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat. Muka surat 3 tajuk dia yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Jadi perempuan yang merujuk di situ ialah tiap-tiap isteri, ya, perempuan yang bersuami iaitu para isteri, iaitu mengerjakan pekerjaan atau melakukan sesuatu perbuatan yang jadi derhaka akan suaminya. Jadi tajuk kita masih lagi tajuk yang sama, iaitu perbuatan-perbuatan yang membawa seseorang isteri itu dikira derhaka kepada suaminya. Waliyazubillah, ya puan-puan, kadang-kadang kita sebagai manusia pula, kalau dikira dari segi kategorinya pada zahirnya lah ya, kaum yang lemah, ya, orang perempuan ini dikatakan kaum yang lemah, maka kena banyak bergantung, berharap, berdoa, memohon bantuan daripada Allah supaya Allah jaga puan-puan agar tidak terjerumus ke dalam lembah derhaka kepada suami. Baik, kita teruskan lagi di situnya. Perengah bawah tu ya. Maka sayugia bagi perempuan yang takut ia kepada Allah. Sayugia di sini semestinya atau hendaklah bagi perempuan yang takut ia kepada Allah, bahawa bersungguh seorang perempuan itu di dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh pula ia mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya dan lagi minta redha kepadanya, maka itulah syurga ataupun itulah nerakanya. Jadi orang perempuan dikata para ahli ulama mudah nak masuk syurga. Pertama, dia kena takut kalau dia melanggar perintah Allah, dan dia kena sentiasa melakukan atau mengerjakan taat kepada Allah. Yang mengerjakan taat pada Allah ni pula dalam perkara-perkara yang wajib. Kalau perkara sunat tu pun dia kena tanya suami. Maknanya dia tidaklah nak puasa sunat, boleh tak puasa sunat? Boleh, tapi kalau suami kata tak apalah, hari ni makan sekali dengan saya lah, maka bukalah, makanlah.
Maka tak perlu sampai kepada malam nak bangun malam tanya suami. Ke tak tanya dah. Nak tanya apa? Saya nak qiyamul lail, kan Allah bagi kita qiyamul, tak kena tanya saya nak bangun ni. Kan suami kata tak apalah, tidur dengan saya je. Okay? Tak payah bangun. Jadi mudah, tak perlu buat benda-benda kecuali taat pada Allah, kemudian taat kepada suami, berkhidmat kepada suami. Itu pun akan membawa puan-puan ke syurga. Dan kita baca lagi, ini tak perlu kita urai banyak sangat kan. Dan tersebut di dalam Tuhfah, sebuah kitab bagi Syekh Ibn Hajar, dan di dalam Nihayah Imam Ar-Ramli. Apabila zahir tanda derhakanya seperti kasar jawabnya. Apa makna kasar jawabnya? Menjawab kata-kata suami dengan bahasa yang kasar atau suara yang kasar. Kemudian daripada lambatnya dan masa mukanya, ya, jawab kasar kemudian daripada lambatnya dan masa muka kemudian daripada bersihnya. Kalau suami lambat, dia bercakap kasar. Kalau dia dah bersih daripada datang bulan, tapi bermasa muka pula dengan suami, dan berpaling kemudian daripada berhadapan. Ni kena ingat dia. Puan-puan duduk menghadap suami, ya, puan-puan jangan membelakangkan suami. Tengok halus dia, tolong catat betul-betul ni. Kalau nak bercakap dengan suami kena menghadap. Jangan ikut suka nak paling sana paling sini. Ni suami duduk belah sana. Abang tu, abang nak apa tadi? Mukanya menghadap sini. Abang nak apa? Tengok-tengok ujung-ujung mata je. Itu tak boleh dah. Subhanallah. Itu yang ingat lagi minggu, bukan minggu, bulan lepas kan. Ingat lagi bulan lepas, kan ada seorang perempuan tu, dia pergi tanya baginda Nabi. Dia kata ada mak saudara dia nak kira ke dia suami. Maka dia tanya Rasulullah, apa hak suami? Akhir sekali dia cerita oleh Rasulullah. Last sekali dia kata kalau macam tu dia tak nak kahwin lah. Mana beratnya tuntutan itu. Baik, kemudian apa lagi? Maka mengajarlah ia akan isterinya hal keadaan sunat. Artinya taklah menakut dia akan seksa dunia ini dengan palu ini dengan pukulan, dan lagi gugurlah nafkah. Kalau inilah keadaannya, jadi suami itu kena mengajar isteri. Antaranya ialah menakutkan dia dengan seksa dunia. Apa seksa dunia? Salah satunya, contohnya kena pukul, ataupun gugurlah nafkah, atau giliran. Giliran ni ialah bagi orang yang poligami. Kalau isteri itu cakap kasar, kalau isteri itu berpasang muka, kalau isteri itu tak ada, maka boleh digugurkan dia punya nafkah. Kalau termasuk dalam bab derhaka lah yang terang-terang. Kadang-kadang kita suami itu kena tengok juga, ya, jangan ni ayat umum. Kadang-kadang isteri cakap kita pun berpusing ke lain. Kita tengok dah sebab apa dia pusing. Adakah dia pusing tu sebab tak ada adab dengan kita, atau kerana kurang ajar contohnya kan, ataupun kerana dia ada hal lain. Contoh anak, ada anak kat tepi duduk bercakap dengan kita, tiba-tiba bangun pergi tinggalkan kita. Sebab apa? Sebab ada anak, ada nak urusan. Itu kita kena faham lah kan. Tapi ini tak masuk dalam tajuk suami lagi. Nabi nak bagi tahu je sebagai seorang isteri, kalau nak bangun, bagi tahu, bang saya bangun dulu, bang saya minta diri dulu nak ke dapur. Saya rasa tak pernah lah macam ni ya. Gimana? Suami pula tanya, mana tu? Ke dapur. Mana tu? Masuk bilik. Kena bagi tahu. Dia duduk cakap dengan suami dia, saya masih dengan suami tu, kata bang, saya minta izin dulu ya. Saya nak masuk ke dapur sekejap. Abang ada nak apa-apa? Kan kata tak apa, tak ada pergi. Okey, kenapa nak pergi ke dapur? Yalah nak memasak lah kan. Tapi mesti kadang-kadang suami tanya. Suami ni kadang-kadang dia tanya, nak ke dapur nak buat apa? Ingat nak ke dapur buat apa? Tidur lah. Tak ada kata perempuan okey lah. Jangan cakap macam tu, nak ke dapur. Tahu dah nak ke dapur tu nak. Dia kadang-kadang dekat kita pun, contohlah, kita pun pelik juga bahasa manusia ni, mungkin dia ramah, dia mesra. Dia tahulah kita duduk depan rumah. Dia pergi tanya, duduk buat apa? Kita pun cakap, duduk-duduk. Gitu je lah. Padahal dia tahu dah kita duduk. Ataupun kita duduk menyapu. Dia datang-datang, menyapu.
Jadi kita kena jawab mudah je sebenarnya. Ya, tengah menyapu. Jangan pula jawab, oh, tak nampak ke? Dan kita tahu dah, kadang-kadang bahasa dengan suami pun kena jaga lah. Ni saja saya buat contoh, tuan-puan lagi faham lah. Jadi kena, kalau tidak apa? Kalau memang betul-betul dia bangun, dia pusing, membelakangkan suami, dia pergi dalam keadaan begitu, memang dia nak tunjuk dia kurang ajar, ketika itu gugur nafkah dia. Atau dia kalau dia isteri kedua, isteri ketiga ke apa, isteri pertama ke, gugur giliran, hak giliran dia. Dan taklah menakuti pula akan seksa akhirat dengan api neraka. Jadi ada dua keadaan. Jadi suami ni bila mana dia tengok isteri ni ada benda-benda yang boleh membawa kepada melanggar dia hak-hak suami sehingga jatuh dia pada keadaan derhaka, maka ketika itu suami kena panggil isteri dan bagi tahu benda-benda yang sunat, benda-benda yang berkaitan dengan maka takutkan dia dengan benda-benda yang ada kat dunia. Apa yang ada kat dunia? Kena pukul, kena gugur nafkah, kena gugur hak giliran dan sebagainya. Dan jangan lupa pula ingat pada isteri itu benda-benda yang akhirat, perkara-perkara akhirat. Apa perkara akhirat? Tidak ada benda yang lebih dahsyat di akhirat ialah neraka, wal-iyazubillah. Betul, kadang-kadang kalau kita fikir sikit kan, dunia ni sekejap aja pun. Ialah bagi kita rasa lama 20 tahun, 30 tahun. Saya ustaz duduk dengan dia dah 30 tahun. Tak sabar juga saya dengan perangai dia ni. Sabar sikit lagi. Kan dah 30 tahun boleh sabar. Sabarlah sikit lagi. Kenapa? Kerana mungkin dia dah tak ada ataupun kita yang tak ada. Maka sabar sekejap. Kenapa? Kerana kita akan berdepan dengan benda yang lebih dahsyat yang namanya neraka. Jadi tak berbaloi kalau kita tak sabar sekejap, menyebabkan kita bercakap kasar dengan suami, kita kurang adab dengan suami. Ini bab puan-puan, sikit lagi bab suami pula. Bukan mudah hidup ni. Ya, kita kena tak apalah dia seorang yang aja yang kena. Tak, mana dia seorang, kita kena juga. Kita je, acik kita je. Bukan acik kita, dia ada hak dia sebenarnya. Orang lelaki lagi berat nak banding orang perempuan. Ya. Orang perempuan ni bila mana dia kahwin saja, dia lepas. Mak dia dah lepas tanggungjawab dia, ayah dia dah lepas, adik-beradik dia lepas, dia dengan suami. Suami ni pula kalau dia kahwin, mak dengan ayah dia tak lepas. Adik-beradik dia kalau ada adik-beradik perempuan, dia tak lepas. Dengan isteri lagi, dia tak lepas. Isteri pula ada ibu dan ayah, dengan pak mentua lagi, dia suami ni bukan mudah bantu. Kalau nak kira-kira orang lelaki orang perempuan, mana lebih mudah masuk syurga? Orang perempuan lebih mudah masuk syurga. Tapi yang pelik pula, bila mana Nabi Isra Mi'raj, orang perempuan pula yang ramai dalam neraka. Maknanya kita tak ambil peluang. Allah bagi sebagai perempuan, Allah pilih perempuan sebagai orang perempuan jadi isteri. Inilah mudah nak masuk syurga. Tapi oleh kerana kita ni masalah tak tahu apa masalah sebenarnya kita nak atas muka dunia. Kadang-kadang benda remeh pun kita besar-besarkan. Dia orang perempuan ni, ramailah ulama tulis dalam kitab, sekali penceramah dan banyak kan sebut, orang perempuan ni apa masalah dia? Masalah dia adalah dia terlalu melayan perasaan dia. Memanglah orang perempuan ni dia perasaan lebih daripada orang lelaki, dia emosi dia kan lebih. Tapi perempuan, kalau perempuan tak pandai nak kawal emosi, memang perempuan tak kena gaya. Itulah punca yang membawa ke neraka. Salah satunya tak bersyukur, rasa tak bersyukur dengan apa yang ada. Ya, kadang-kadang kita menuntut lebih daripada apa yang ada. Okey ni kan, kena apa lagi? Kadang-kadang jangan mengukur pada orang. Tapi kadang-kadang kita ukur, dia dapat, kenapa kita tak dapat? Dia dah beli, kenapa kita tak boleh beli? Dia dah ukur dengan dia habis lah. Kita kenapa tak ukur dengan yang jutawan tu? Lagi dahsyat kita. Jadi keadaan dunia ni kadang-kadang berbeza-beza. Apa yang Allah bagi pada kita mungkin itulah yang terbaik untuk kita. Kalau Allah bagi macam dia, jadi dia lah. Lepas tu kadang-kadang ada suami-suami yang mulut dia itu kan, dah awak rasa okey dengan dia, awak pergi hidup dengan dia. Sudah. Ada. Suami dia kejap beli ni, suami dia kejap beli tu, suami dia kejap begini. Awak jadi isteri tu, tak payah jadi isteri saya. Tu yang jadi mulut yang cepat sangat kan. Sebenarnya tak boleh lah cakap gitu. Sepatutnya cakap apa? Okey, tak apa, sabar dulu, insya-Allah saya usaha. Sepatutnya macam tu. Tapi ada orang lelaki ni dia panas, awak pergi cari isteri dia je lah. Mana boleh jadi macam tu kalau kira-kira. Tapi dah tak tahan. Kenapa? Kerana orang lelaki juga ada perasaan. Perempuan jangan ingat orang perempuan aja ada perasaan dia. Ke suami tak ada perasaan. Suami pun ada perasaan dia. Ustaz tahu daripada mana? Saya tahu dah sebab saya suami. Kita ada perasaan. Jadi masing-masing kita roaming.
Suami meraihkan, menghormati perasaan isteri, isteri juga menghormati dan tapi kalau suami itu dah nampak isteri itu dah nak terjerumus ke lembah penderhakaan, maka dia kena panggil bagi nasihat. Salah satunya tolong ingatkan soal-soal neraka di akhirat. Maka muka surat 13, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhun. Ni ayat dia ambil keratan-keratan ni, kita rujuk baliklah dalam surah An-Nisa. Walau bagaimanapun, wallati segala perempuan, takhafun yang takut kamu, wahai suami, nusyuzahunna yang kamu bimbang, kamu rasa takut akan derhaka mereka, fa'izuhun maka ajar oleh kamu akan mereka. Jadi tengok di sini ni satu sudut nampak isteri yang silap. Kenapa? Kerana derhaka pada suami. Satu sudut mungkin suami yang silap sebab dia tak bimbing isteri dia. Maka Quran dia bagi ingat kepada para suami, kalau dia nampak dah ciri-ciri isteri itu nak derhaka, jangan sampai dia derhaka. Kita suami kena tahu lah. Jangan tengok isteri derhaka baru nak cakap, you ni derhaka I ni, you nak masuk neraka kau. Itu bukan cara dia. Jadi okey, I nampak you ni ada masalah pun, duduk sekejap. I nampak you ni kalau cara bercakap you ni tak betul ni. Cara bercakap ni menyakitkan hati saya. Kalau hati saya sakit, Allah, awak dikira derhaka. Benda ni bahaya untuk awak, bukan bahaya untuk saya. Tapi adakah suami kita ada lahir? Adalah, ada. Tapi awak ni cakap kasar ni, nak masuk neraka kau? Biasanya macam tu. Tak bagus begitu. Itu bukan nasihat, itu hukuman. Yang kawan tu pula pandai jawab, neraka lah. Sudah. Tak ada, betul. Dah awak nak sangat saya masuk neraka, saya masuk je lah. Itu satu hal juga. Ada. Jadi jangan sampai begitu. Okey, selesai. Peringkat seterusnya. Dan saya kira hendaklah bahawa menyebut dan mengingatkan ia bagi isterinya akan khabar yang sahih. Yang kedua, iaitu apabila bermalam oleh perempuan, hal keadaannya meninggalkan ia akan tempat ketiduran suaminya. Payahlah bahasa dia. Sebenarnya tak ceritanya bahawa apabila seorang isteri tak nak tidur dengan suami, maka dia alasan apa? Nescaya melaknat akan dia oleh segala malaikat hingga sampai waktu subuh. Kalau suami nak tidur dengan perempuan tak nak, dia pergi tidur bilik sebelah dengan anak, biar dah orang tua aku panggil, biar orang tua aku tidur seorang. Macam-macam perempuan tahu, macam-macam bahaya tu perkataan-perkataan tu. Biar dia tidur seorang. Anak tanya, mak kenapa tidur dengan saya ni? Biar ayah kau tidur seorang. Mak nak ajar dia. Tak adalah perempuan okey. Ini contoh kampung. Mak yang mengadu kat saya. Suami pun ada, isteri pun ada. Saya pun tak tahu kenapa datang kat saya. Saya mesej pun banyak ni mesej. Kadang-kadang saya tak jawab. Saya tulis satu je, sabar. Banyak. Kata ustaz, isteri saya cakap gitu kat saya ustaz. Macam mana ustaz? Saya kata sabar je. Sabar. Pergi jumpa dia, apa masalah dia. Dia mungkin dia tengah marah. Apa sebab dia marah? Mungkin salah kita juga. Takkan orang ni marah saja-saja. Kan? Isteri pun ada. Okey, macam tu. Tapi dia cakap gini ustaz, kadang-kadang saya tidur seorang saja ustaz. Dia cakap pula kat anak saya, biar orang tua tu tidur seorang. Jadi kalam itu bahaya. Bahaya bagaimana? Pertama, perkataan itu membawa kepada sakit hati suami, maka dikira derhaka. Kemudian tak masuk juga dalam bilik, maka selama mana dia tidur kat luar atau dia tidur dengan anak dia dalam bilik yang lain, melaknat akan dia oleh segala malaikat. Semua malaikat laknat dia. Apa makna laknat? Mendoakan kebinasaan pada dia, menyebabkan dia tak akan bawa diri dia ke syurga, akan membawa diri dia ke neraka. Sampai bila? Kalau dia selagi mana dia tak masuk sampai pagi, dia tidur kat situ sampai pagi, malaikat berdoakan laknat pada diri dia. Maka berbaloi tak berbaloi, sikit pun tak berbaloi, ya? Maka kalau marah sekalipun jangan pergi tidur tempat lain. Ataupun dia tidur dalam bilik, dikunci bilik itu. Ingat sebelum ni, rasakan tidur kat luar. Ada disiapkan bantal. Abang malam ni, abang tahu kan, di bantal dengan selimut dah siap ni. Abang faham tak ni? Dia kata apa? Tidur kat luar. Ada.
Tidur kat luar. Perempuan kadang-kadang kan, kadang-kadang kita ni tak terfikir benda ni sebab tak pernah berlaku kita ni. Tapi bila mana ada kawan-kawan cerita, macam contoh kan, contoh nak keluar minum, kita ni biasa kan, nak pergi mana? Saya nak pergi minum dengan kawan. Okey, tak adalah, tak soalan. Tapi kawan-kawan kita ni rupa-rupanya dia kena dapat permit. Nak pergi mana? Pergi minum. Tak payah, di rumah. Kita buka balik. Mana kau ni? Oh, isteri tak bagi ya. Ingatkan bergurau. Rupanya betul. Lepas tu ada yang tertentu boleh keluar. Oh, happy dia. Kenapa ni dapat permit? Oh, dapat permit malam ni. Ayo. Sampai pukul berapa? Pukul 11 je ni. Pukul 11 kena ada kat rumah. Berapa boleh banyak tak benda-benda begini ni? Ada wujud. Jadi apa maksudnya? Isteri itu sedang derhaka kepada suami dia. Dia ingat dia boleh kontrol. I dapat kontrol suami. Itu bukan kontrol lah. Itu menghina suami. Sebab tu orang barat awal-awal lagi dia hina pasangan dia. Pasal tak orang barat? Orang barat kan di saat dia nak meminang orang perempuan, kan dia duduk tu. Orang perempuan berdiri, dia duduk bagi ni. Sudikah kau jadi isteriku? Apa macam tu? Kita pun tirulah, kononnya apa? Romantik. Romantik apa? Kita menghina diri kita. Pasal tak? Jangan tolong pesan pada anak lelaki kita. Jangan buat macam tu. Pegang cincin, duduk kat bawah dengan lutut. Mendongak kepala, pegang cincin, sudikah kau jadi isteriku? Ini apa ni? Ini lelaki apa ni? Pasal tak? Tolong pesan pada anak-anak lelaki kita. Jangan buat macam tu. Berdiri aja, nak bagi cincin, bagi cincin. Nak bagi cincin tepi jalan? Kat kedai-kedai. Bawa lah ke rumah keluarga. Biar ibu dan ayah tengok. Biar rasmi. Mak ayah kita nak tengok, bagi dengan elok. Suruh mak bagi lagi cantik. Tanda mak reta dengan apa yang kita pilih. Depan keluarga dia, maknanya keluarga dia pun reta dengan pilihan anak dia. Itu baru mulia. Islam aja tak nak ikut barat. Akhir sekali duduk leguk tengok. Kemudian perempuan tu kata, I tak sudi. Anak sudi lah. Merayu pula nak kita lelaki. Papa kena pesan pada anak lelaki, jangan merayu pada seorang perempuan. Dia nak jadi isteri, okey. Dia tak nak, tak apa. Mungkin dia bukan jodoh kita. Bukan dia tak baik. Dia mungkin dia perempuan yang baik, cuma dia tak nak kat kita. Terima je lah. Dia gentleman lah sikit kan. Alah, kalau you tak nak kat air, matilah air. Mati apa? Pergi makan lah. Pergi tidur dulu. Alah, kerana perempuan dah nak mati dah. Okey. Jadi yang ni macam ni bahaya. Akhir sekali kalau dia dapat kahwin dengan perempuan tu kontrol dia. Jangan balik rumah mak. You nak kat air, you kena ikut air. Jangan, ini lelaki. Dan sama juga anak perempuan kita. Ya, anak perempuan kita jangan merayu pada lelaki. Kalau lelaki tu kata kalau I tak nak kaya, okey, tak nak, sudah lah. Mungkin ada lelaki lain yang lebih baik. Kalau you tinggalkan ayah ke ayah, nak hidup dengan siapa? Lah, nak hidup dengan siapa? Hidup dengan suami lah. Sebab tu dalam Islam ni kan, dalam Islam ni ada ustaz-ustaz pun ada sebut, ada Islam ni membina perkahwinan atas nama cinta, ataupun membina cinta di atas perkahwinan. Bahasa mudahnya, nak bercinta dulu baru kahwin, atau kahwin dulu baru bercinta? Kahwin dulu baru bercinta, barulah cinta itu sah, baru cinta itu benar, baru cinta itu betul. Kenapa? Kerana dah kahwin. Tapi pencinta dulu baru nak kahwin, tahu-tahu kahwin dengan orang lain. Habis cinta apa sebelum tu? Orang lelaki. Oh, I cinta kat you lah satu-satunya. Tengok tahun depan kahwin dengan orang lain. Cinta apa? Cinta palsu. Yang palsu kan cinta. Ni kena ingat ni ya. Ni kena ajar anak perempuan masing-masing. Kahwin dulu. Tapi ada orang bagi alasan. Macam mana saya nak kahwin tanpa cinta? Alah, you cinta-cinta, you kahwin seminggu je pun. Yang kahwin kemudian bercinta sampai mati. Ingat dulu kita mak ayah kita kan, ke papa cari sendiri pun.
Tak tahu lah. Orang zaman dulu kan mak ayah cari, tapi hidup dia sampai mati, sampai dapat anak cucu. Yang bercinta sekarang ni bagai nak rak ni, pergi ulu yang, pergi ulu mana ni? Mana dia tak pergi? Kejap ulu yang, kejap sana, kejap sini. Contohnya dating. Oh, I cinta pada you sporting, you apa-apa. Akhir sekali kahwin-kahwin sebulan, cerai. 2 bulan cerai. Mana cinta tu? Bukan cinta palsu. Ni tajuk apa tadi? Ada bagi tahu je gitulah. Kita ni jangan sampai buat sesuatu yang mendatangkan penderakan. Dan kita suami pula janganlah cepat sangat sikit-sikit isteri derhaka. Jangan, ya. Kerana derhaka tu membawa dia ke neraka. Waliyazubillah. Kita sebenarnya kita kena berjanji. Sekarang ni pun kita kena janji dengan isteri, dengan suami. Janji apa? Kita sama-sama masuk syurga. Kalau I silap, you bagi tahu, you silap, I bagi tahu. Kita kena sama-sama redha. Ya pastinya kita dua masuk syurga. Kita bawa anak-anak masuk syurga. Ya. Ni makin tua makin bergaduh, makin tua makin bergaduh aja kerja dia. Kita pun tak tahu nak apa sebenarnya dalam itu ni. Ya. Dengan jiran pun gaduh, dengan suami pun gaduh, dengan isteri pun gaduh, dengan orang pun gaduh. Dia ni kaki gaduh ke apa? Jadi kita dah boleh jadi insyaAllah. Tak ada tu selingan saya sikit lah. Baik, ada pun jikalau tahqiq dah derhaka. Apa makna tahqiq ni? Dah tentulah dia ni dah derhaka. Seperti apa? Menegah ia daripada mengambil kesukaan. Dan seperti keluarnya menegah ia daripada mengambil kesukaan. Apa dia? Dia lah suami ni, ialah dia ada benda yang kenapa dia kahwin dengan, contohnya si lelaki ni kenapa dia kahwin dengan perempuan ni? Sebab dia suka. Apa yang dia suka? Mungkin dia suka pada hidung perempuan tu. Mungkin dia suka pipi perempuan tu. Bapa tak tanya suami itu dulu, you suka kat air dulu, you nak kahwin dengan air dulu, you suka apa kat air ni? Tak ada cerita tu. Ada lelaki tu dia pergi kat seorang perempuan. Dia kata dia nak kahwin dengan perempuan tu. Perempuan tu tanya, kenapa you nak kahwin dengan I? Tapi dia orang Arab, bukan you I lah kan. Kenapa nak kahwin dengan saya? Dia kata, saya minat kat mata awak cantik. Kan dalam kisah yang kita dulu lah, perempuan tu masuk ke dalam rumah, dia pun korek mata dia, ni, kau nak kat mata aku kan? Kau ambil. Rupanya Firauni ambil daripada cerita tu. Yang dalam cerita asalnya perempuan yang cungkil mata bagi. Yang dalam cerita Firauni, silap dia yang cungkil mata, rugi dia. Contohnya. Maknanya ada, sebab tu cantik ni dia subjektif. Ada orang cantik, tapi cantik pada pandangan A. Tapi ada orang ni cantik pada pandangan B, tapi A cantik nampak muka dia cantik seluruh muka, tapi B tak nampak muka seluruh, dia tak, hidung dia cantik. Maka suami ni bila dia suka kat orang perempuan, dia kahwin dan jadikan isteri. Kadang-kadang dia suka, dia pergi apa? Tak tahu kan? Kadang-kadang dia pergi cuci hidung, tahu? Tak ada. Kadang-kadang dia pergi main telinga. Tu tak ada ya? Tak ada. Perempuan ada pun jangan. Bagus tu jangan jawab lah. Ada ustaz, suami saya suka pegang kepala saya. Tak ada. Maknanya dia suka sentuh tempat-tempat tertentu. Tiba-tiba perempuan ni, apa ni? Lah, suami kan ikut dia tak sentuh. Saya tak suka lah macam ni. Ini derhaka. Kadang-kadang suami pegang tangan kan. Apa ni? Dah tua-tua pun. Tengok. Okey. Suami kan dia pegang tangan. Apa dia? Depan orang pegang tangan ni dah tua-tua pun megatan. Tengok. Jangan, puan-puan. Jadi menegah pada mengambil kesukaan. Apatah lagi untuk bersama dan sebagainya. Dan seperti keluarnya daripada rumah dengan tiada uzur syar'i. Keluar rumah tak ada uzur syar'i, ya, tanpa izin suami, dan tiada berulang-ulang derhaka. Maka hendaklah mengajar pula ia akan dia seperti berpindah daripada tempat ketiduran, hal keadaan sunat jangan dipadu. Ya. Baik. Kalau dah betul-betul bahasa mudah beginilah. Kalau betul-betul isteri itu dah derhaka, sebagaimana contoh-contoh yang kita buat secara umum tadi, maka apa yang patut dibuat oleh seorang suami ialah pindah tempat tidur. Suami kalau ada bilik, suruh isteri tidur bilik. Dia Allah anak perempuan. Allah perempuan ni perempuan tahulah. Allah perempuan ni dari segi psikologinya, di saat suami suruh dia tidur tempat lain, itu satu rasa yang rasa kecil hati, kecewa dan sebagainya. Allah akan mendidik orang perempuan.
Tapi ada juga kalau kita suruh dia tidur tepi lain, oh dia lagi suka. Itu kena yang lain lagi. Sebab tu dia kata di sini, tapi jangan dipalu. Palu tu jangan dipukul. Pukul isteri pula, bukan pukul dengan rotan macam pukul anak. Kadang-kadang ambil ni je ni. Ni kan abang pukul kan, macam tu je, bukan tumbuk. Ada setengah-setengah orang ni dalam kitab kata boleh pukul, memang dia terajam habis. Allah Rabbi, ni ada pendapat saya dapat itu. Saya pun tak tahulah kenapa, saya pun tak tahulah. Tapi saya belajar dengan almarhum Tok Waruddin kan, orang perempuan atau orang lelaki, kalau dia macam jadi tak normal, bahasa kasar, bahasa kesat kepada pasangan dia, apatah lagi suami lelaki ni bahasa kasar, kesat, pukul, tendang. Itu baru saya dapat ni, pukul, sepak, tendang, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita tak nak dah kat isteri, pulang balik kat keluarga dia. Dulu pergi ambil elok-elok dengan selamat, dengan tak ada apa, ni duduk tendang, terajang. Tak tahulah kenapa dunia. Tapi saya cakap sikit ya, kalau perempuan berkasar, keras dan sebagainya, ada sesuatu tak kena pada diri dia. Mungkin ada sesuatu benda lain, gangguan. Sebab orang ni kalau normal, dia tak akan jadi macam tu. Sama juga suami, puan-puan kena ingat, kalau suami tu pelik perangai dia, mudah marah, contoh panas barat kan, benda kecil aja pun, dia mengamuk habis. Ni biasanya dia ni ada gangguan. Papa pergilah jumpa ustaz, jumpa perawat, minta air kemudian balik rumah, masak, campur air itu dalam makanan, campur dalam minuman dia. Abang nak minum, okey, buat minuman, campur sikit air itu untuk hilangkan apa gangguan dalam diri dia. Sebab orang ni kalau normal, saya rasa dia tak akan pukul orang lah. Orang ni dia ada hati, dia ada perasaan, dia ada kasih, dia ada sayang. Tak mungkin dia nak terajam begitu. Maka ada sesuatu pada diri dia. Saya pernah kena ujian macam tu. Ujian tu kita pun cakap ada sesuatu, akhir sekali alhamdulillah terlintas. Selalu dia tak cakap benda ni, baru kita terlintas. Selalu sepanjang kita kahwin, mana dia pernah cakap macam ni. Bila mana kita dah sedar, dia dah mula, dia pun mengilai. Kau rupanya dulu rumah saya kan lama. Dia menilai, kau baru kita tahu padahal bukan isteri kita. Ada benda lain yang membisik dalam fikiran dia, menyebabkan dia cakap benda yang tak sepatutnya, yang dia tak pernah cakap sebelum ni. Dia tak akan cakap kasar. Sama juga suami. Kalau suami daripada awal kita kenal dulu dia baik, tiba-tiba dia panah barang, tiba-tiba ada benda lain, papa kena sabar sekejap, tenang, saya jangan lawan. Kalau lawan memang sini ada syaitan, sini ada syaitan, memang habis. Itu kena ingat tu. Berapa peratus kita ni sebenarnya kalau perangai buruk tu 90% daripada syaitan. Mungkin 10% daripada nafsu kita. Tapi nafsu kalau dah bergabung dengan syaitan, memang dia cari pasal. Itu benda-benda gini kena ingat. Sebab tu dah, kalau isteri dah tahqiq, apa makna tahqiq? Memang betul-betul dia ni dah derhaka dah. Itu pun jangan dipalu katanya. Jangan dipukul isteri tu. Habis macam mana nak buat? Asingkan dulu tempat tidur supaya memberi pengajaran. Ni diajar kepada suami. Isteri menjawab sikit kasar, sikit bahasa dia, dah nampak penampak. Ini bukan suami yang baik. Lihat, ramai di luar sana kerja-kerjanya nak pukul isteri. Tetapi kata Imam Nawawi, dipalu ia artinya harus bagi suami berbuat yang demikian dengan syarat mengetahui akan faedah oleh palu itu. Palu ni pukul kan, dipukul, dipalu. Ingat zaman lama dulu, bukan zaman lama pula, bahasa lama. Jadi Imam Nawawi kata apa? Dia kata harus boleh bagi seorang suami kalau dia nak pukul isteri dia. Contoh, dia dah nasihat daripada awal tadi, nasihat, ingatkan pasal dunia begini-begini, ingatkan pasal akhirat begini-begini. Derhaka lagi, tak mau dengan nasihat. Okey, tak mau dengan nasihat, dan benar-benar dia dah derhaka, asingkan tempat tidur. Asing tempat tidur pun tak perangai, tak itu lagi. Tapi sebenarnya kita sebagai suami ni, bila mana kita dah nasihat isteri dengan cara baik, dia masih derhaka. Kita asingkan tempat tidur, dia masih derhaka. Kita kena fikir, apa masalah isteri aku ni?
Mungkin dia diganggu oleh syaitan, atau mungkin dia ada masalah yang menyebabkan dia ni tak boleh nak kawal. Kita kena ubah dia. Bukan kata, ni peluang boleh pukul lah ni. Sebab step ketiga pukul. Tapi pukul tu pula, pukul macam tadi, bukan terajar, bukan penampar. Dan pukul ni haram di muka. Ya? Pukul ni hukumnya haram di muka. Suami-suami ni haram kau paham dia bagi. Kita punya kan dia ada isteri pukul penampar suami, ada. Kawan saya baru dia kena tampar kat isteri dia. Oh, memang dahsyat tau tak sekalian. Kawan saya kena pukul. Kawan saya tu ustaz. Pam mana. Lepas tu habis macam mana? Tak apalah, tengok bagus. Bukan bagus kan? Oh, tak apalah. Nah, dia nak kena penampar. Kawan-kawan gelak kat dia. Dia ni dia faham ke isteri dia, tapi dia bagus. Mana dia ni kemana kalau dia nak angkat lempar boleh, padahal dia kuat. Tapi alhamdulillah dia bagus. Okey lah, bagilah kat dia. Okey, bagus, hantar bagus. Sebab kadang-kadang ialah orang ni kadang-kadang maafkanlah dia. Mungkin dia terlepas, mungkin dia tak sempat nak tangguh. Ini suami yang baik. Kalau pukul pun, ni kain ni, nak lagi. Tapi orang perempuan ni, kalau pukul macam tu, aib tahu. Perempuan kalau dah sampai tahap suami ambil kain, ambil apa bantal, pukul, memang aib. Tambah-tambah anak kata, mak kena pukul. Habis malu gitu. Dunia akhirat malu gitu. Mak kena pukul ke ayah. Tapi pelik kan tengok Islam ajar. Tapi itu tahap paling last sekali. Itu pun kalau kita merasakan pukul tadi ada manfaat, ada faedah, akan membaikkan dia, akan merubah diri dia. Kalau tak merubah diri dia, tak payah, guna cara lain. Ya. Orang perempuan ni mudah, dia lembut. Jadi kalau kita nak berkasar, sekadar kita lelaki nak berkasar, tak payahlah, tak ada makna pun. Maka itulah di antara Islam ajar. Orang perempuan hidup dengan Islam ni indah. Tapi saya pun tak tahu kenapa orang tak nak pada Islam. Islam ajar satu aja. Jelas, beradab, tertib, lembut, halus. Itu Islam. Tapi dah tak nak buat macam nak ikut barat, nak ikut timur. Apa ikut timur? Nak ikut ni, ikut ni. Tak ada lah tuan-tuan sekalian. Yang kita tengok apa? Apa kita tengok ya? Orang barat nampak romantik kan? Mana ada romantik? Ya kita ni kan, suami aku tak romantik. Romantik apa? Nak apa? Nak bunga? Suami tak pernah beli saya bunga, ustaz. Ada orang lelaki pula bijak. Ni dunia sekarang ni subhanallah, hancur rumah tangga orang. Sekarang ni ada lelaki-lelaki, dia cari isteri orang, kerja dia. Tu dah cuba tanya kes-kes dalam mahkamah-mahkamah. Ada lelaki tertentu memang dia tak takut anak dara tau. Dia takut isteri orang. Memang jahat. Isteri ni pula kurang cerdik. You romantik lah. Suami I pun tak pernah beli bunga kat I. You beli bunga kat I. Tahu dia nak apa? Dia nak badan aja. Sebab apa? Sebab dia nak ubah hubungan zina. Akhir sekali dia tak perlu bertanggungjawab sebab kawan tak ada suami. Kalau dia buat hubungan dengan orang anak-anak dara ni, kalau mengandung dia kena bertanggungjawab. Ni tak. Sebab tu kan ada kes di Indonesia apa, dia bunuh isteri dia sebab apa? Dia dapati anak dia yang perempuan semua anak orang. La haula wala quwwata illa billah. Sekali dia cincang isteri dia di Indonesia. Memang patutlah. Dia anak dia, punya bila mana tak tahu. Punya bukan anak dia, isteri dia di belakang buat hubungan orang lain sampai dapat anak. Tapi dia ada suami, jadi anak dia lah. Sekarang kan cek DNA dan sebagainya. Ini dunia sekarang perempuan tolong doa banyak-banyak pada anak perempuan kita, anak lelaki. Hanya sekarang menyelamatkan kita ialah Allah menyelamatkan kita dengan doa kita kepada anak-anak. Tidak, dunia sekarang hancur. Lepas tu kadang-kadang kita jangan terfikir, kadang-kadang jangan fikir pelik-pelik sangat. Allah, suami aku tak pernah bagi bunga.
Oh, ada orang lelaki ni, oh dia ni bagus lah, romantik dah bagi bunga. Nak buat apa bunga? Nak makan ke bunga tu? Tak ada pun. Suami bertunggu lumus siap pagi keluar, balik mana, pagi keluar, balik mana. Kenapa? Cari sesuatu nasib, cari nafkah, cari kehidupan. Kita nak bunga sekutu tu, kita dah terberdaya dengan lelaki. Nak pergi dengan lelaki hanya sekutu bunga. Tak ada. Kadang-kadang dia puji kan? Oh, you ni cantik lah. Suami I tak pernah puji I. You ni bagus nak puji I. Alah, ceteknya pemikiran kita tu. Itu salah satunya. Tapi suami kena mainkan peranan. Baik, dan tiada harus dipalu di atas muka atau berdarah atau pecah-pecah. Jangan diingatkan. Tidak harus sama sekali dipalu atau dipukul atas muka. Maknanya bagi penampar tak boleh. Apatah lagi sampai berdarah atau pecah-pecah. Ini sekarang apa-apa pelik kita tengok. Ada sekali datang rumah saya, dia bawa sekali dengan anak-anak dia pukul 2 pagi. Saya kejutkan orang rumah saya. Ada apa masalah? Dia kata saya ni sekarang dia cakap lah. Lepas tu masuk dalam rumah, kita tengok, oh ni bengkak mata, kena tumbuk kat suami. Oh, pukul 2 pagi bawa anak-anak dengan kereta datang kat rumah. Itu tak tahu nak pergi mana dah. Kenapa? Duduk kat rumah tu, suami tumbuk. Kalau boleh bayang tak? Inilah. Kenapa semua ni? Sebab tu kadang-kadang satu sudut mungkin salah suami, satu sudut mungkin salah kita. Sebab masa suami marah, kita duduk kita. Masa suami marah, kita kena diam. Biarlah dia nak cakap apa. Sama juga kita suami, masa isteri duduk marah, kita kena diam. Tengok kan? Siapa? Sayyidina Umar, dia kena marah kat isteri dia. Dia diam je, dia dengar. Itu cara dia. Islam ajar cantik. Baik, ada pun mengetahui bahawa sesungguhnya padu itu tiada memberi faedah dia, maka jadi haram pula ia kerana bahawa sesungguhnya menyeksa akan orang. Dengan tiada faedah dan tiada harus pula padu akan perempuan yang merdeka itu sampai 40. Atau akan lainnya ini 20. Inilah seksa yang membuat atas perempuan yang derhaka akan suaminya di dalam dunia ini. Okey ya? Jadi salah satunya ialah kalau kita dapati sebagai seorang suami itu, kalau kita pukul pun tak ada faedah apa pun. Dia tak akan berubah juga dengan pukulan tu. Pukul yang ada adat dengan segalanya lah. Dia pukul ni pertama sekali kena niat tau. Ini satu hal juga kalau belajar nak pukul, macam perempuan nak pukul anak. Perempuan niat tak? Mana ada nak niat. Sebab masa pukul tu masa marah. Kena niat. Pukul untuk mendidik, bukan untuk melepaskan geram. Kerana perbuatan melepaskan geram bimbang-bimbang mengikut nafsu. Bila mana ikut nafsu, nafsu tak boleh berubah. Nafsu ni mana boleh berubah? Nafsu dia membawa lebih kepada keburukan. Maka tenang dulu. Sebab tu tenang. Kita ni kan nasib baik mama sabar. Kan tidak? 3 biji lagi mama tambah. Habis tadi masa pukul tadi dah keadaan apa? Dah keadaan nafsu, marah. Yang tu tak berubah anak. Jadi suami pun kalau dia nak pukul isteri sampai ke tahap yang akhir lah ni, pukul ni tahap akhir. Pukul tu pula jangan di muka. Pukul tu pula jangan sampai berdarah-darah. Pukul tu pula di tempat yang banyak isi, banyak daging, atau tempat yang tak mencederakan. Contoh macam cikgu kita rotan kita kat sini kan, dia merah sekejap hilang lah. Atau di betis, atau di punggung. Jangan di muka, jangan di tempat-tempat yang tak sepatutnya ni, yang membahayakan. Itu dah haram. Kenapa? Menyakitkan orang, menyeksa orang. Jadi kita dipukul ni sebab nak mendidik, bukan nak menyeksa. Lepas tu kena niat. Niat apa? Niat mendidik. Rasa tak pernah lah pukul anak niat kan. Siap kancing, kena sebiji. Sebab tu anak tak berubah. Puan ingat tak mak ayah kita dulu? Mak ayah kita dulu dia pukul tak banyak, tapi dia tengok takut kita. Orang zaman dulu kan hebat dia. Dia telik
Sebab apa? Sebab kalau tak berganjak juga lepas celing tu, biru dah bawah tu. Tapi kita hari ni pam sikit, kata. Akhir sekali dia pun tak kisah. Nak pukul lah, nak pukul. Saya apa kisah? Kenapa tak ada niat? Yang kedua, kita pukul tu tidak tempat yang sesuai. Bukan nak menyakitkan dia, tapi nak bagi pengajaran. Okeylah, seterusnya. Tapi ini untuk suami sebenarnya. Begitu saya kaitkan. Baik, kemudian muka surat 16. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya buta dan tuli dan kelu di dalam kerongkongan api neraka. Padahal keluar otak daripada ni muka surat. Silap saya, minta maaf. Saya dah pergi ke muka surat 16. Cepat khatam lah ni. Daripada 13 jadi 16. Minta maaf tuan-tuan. Muka surat 14. Adapun seksanya pada hari akhirat jika derhakanya perempuan itu sebab minta talak. Ini salah satunya. Yang orang perempuan atau isteri-isteri yang minta talak yang tidak diizinkan oleh syarak. Minta talak ni ada bab-bab juga diizinkan oleh syarak. Salah satunya ialah kalau suami itu tidak mampu lagi. Contoh, dia sakit dalam tempoh yang lama. Nanti kita belajar ke depan nanti. Tapi walau bagaimanapun umum dulu bahawa kalau minta talak kerana tiada suatu kesakitan yang tiada harus oleh syarak, ni sakit, suami tu sakit lama yang dia dah tak mampu dah memberi nafkah zahir dan batinnya, dan kalau kita duduk dengan dia pun memudaratkan. Kadang-kadang ada orang dia sanggup duduk sampai mati. Okey, itu mungkin dia redha, tapi ada orang tak mampu tak apa, boleh minta fasah. Ataupun suami di penjara lama 4 tahun, maka boleh, katanya 2 tahun, boleh. Jadi ada. Tapi biasanya orang perempuan ni dia minta talak sebab apa? Sebab hak apa? Sebab kadang-kadang nafsu dia tidak dipenuhi. Nafsu apa? Nak itu tak boleh, nak ini tak boleh, nak ini tak boleh. Dia nak hidup dengan kaya, dia nak hidup dengan mewah. Apa sekali kalau you tak boleh bagi, you ceraikan I. Ini dikira derhaka. Dan satu lagi, orang perempuan ni minta talak biasanya kalau suami kahwin satu lagi. Ini biasa berlaku. Betul ya? Ceraikan saya. Kenapa cerai? Dah awak kahwin satu lagi. Kahwin satu lagi salah ke tak salah? Tapi ada peruntukan. Puan-puan kena tenang dulu. Jangan minta cerai lagi. Kaji dulu. Apa persoalannya? Adakah suami dah tak jadi tak adil? Ataupun adakah suami mengabaikan kita sepenuhnya bagi ke isteri yang satu lagi? Ataupun apa? Ada satu lagi. Ada setengah tu dia syarat dia begini. Poligami ni syarat dia, pertama dia layak. Kalau suami perempuan layak, okey. Yang kedua, dia patut. Layak satu hal, patut dia kahwin satu lagi. Kenapa? Mungkin perempuan tak boleh memberi zuriat. Contoh, perempuan tak boleh bagi zuriat, maka patut suami kahwin satu lagi sebab nak zuriat. Atau puan sakit lama, tak boleh melayan suami, maka dia patut kahwin satu lagi. Itu istilah. Faham betul-betul ya? Pertama layak. Kenapa layak? Dia ada duit, dia sihat, dia ada duit, akhlak dia pun bagus, dia orang beriman, maka dia layak kahwin. Duit dia pun, gaji dia pun banyak, 20,000 sebulan, puan pun 10,000, yang satu lagi bagi 10,000, contoh. Tapi ada orang marah kat saya, ustaz kahwin kami ni bukan kerana duit. Tak apalah, you nak kahwin lah. I cakap ni secara umum. Dulu ada saya buat TikTok tu, Tuan Haji lah potong. Saya pun post. Akhir sekali dia marah kat saya. Ustaz ni apa ni? Orang yang lelaki-lelaki yang poligami lah. Saya kata dia lah, kena layak lah. Lepas tu dia kata poligami bukan untuk semua orang yang ada duit. Poligami bukan untuk orang kaya. Dia bagi alasan, ialah kalau dah kahwin kan kena bagi nafkah. Bukan masalah kaya, masalah layak. Layak tu dari segi ekonomi, salah satunya layak. Kalau yang untuk isteri yang satu ni, berapa kita belanja? Lepas tu saya kan, ketika itu saya kata 5,000. Contoh. Kenapa sampai 5,000? Ya, sebab masa tu saya ceramah kat Bukit Jelutong. Kat Bukit Jelutong ni orang kaya-kaya, maka contohnya kena banyak lah. Kalau kat sini orang kaya juga kan. Tapi kalau kat kampung, tengok rate dia lah, tengok kat mana. Tak semestinya gaji kena 5,000 baru kami boleh kahwin. Lah kalau you nak kahwin, you jadi 1,000 pun you nak kahwin je lah. Peduli apa?
Saya cakap ni umum. Jadi pertama kena layak. Layak tu pula saya cakap satu lagi dia marah. Layak satu lagi, solat jemaah kena tahu. Ni suami tak solat jemaah contohnya, lepas tu nak kahwin seorang lagi, dengan Tuhan pun tak selesai. Contoh, ni kena marah lagi ni kalau buat Islam. Yang kedua, patut memang patut dia kahwin. Apa jangan halang dia. Contohnya kahwin dah 10 tahun tak dapat zuriat, kahwin dah 15 tahun tak dapat zuriat, bagilah suami tu kahwin lain. Memang dia patut kahwin untuk dapat zuriat. Orang lelaki ni salah satu kehendak dia adalah zuriat. Dan insya-Allah di saat perempuan bagi suami kahwin satu lagi tu, perempuan akan dapat zuriat. Mana tahu Nabi Ibrahim tu Allah cerita dalam Quran. Takkan Allah cerita saja-saja dalam Quran. Ada kadang-kadang kawan-kawan ada kawan-kawan sampai hari ni kita dah anak 6, ada kawan anak 8, ada kawan anak 10. Dia daripada sama kita kahwin dulu, awal-awal muda-muda dulu kahwin. Dia sekarang tak punya anak lagi. Patutnya isteri dia abang-abang kahwin seorang lagi. Macam Siti Hajar, bukan Siti Sarah tu kan dia suruh isteri Nabi Ibrahim tu kahwin, abang kena kahwin seorang lagi, abang kena ada zuriat. Selepas itu Allah ganti dia, Allah bagi zuriat pada Siti Sarah. Dan hebatnya Siti Sarah ni, ramai nabi-nabi lahir daripada zuriat dia. Tapi Siti Hajar ni kan, yang Nabi Ismail tu, Siti Hajar ni hebatnya juga dia. Sebab Nabi Ibrahim pergi tinggal dia di padang pasir, akhir sekali zuriat dia ada ketua Nabi, ketua Rasul Nabi Muhammad. Tapi nabi-nabi yang paling ramai belah Siti Sarah ni. Sebab apa? Dia korbankan jiwa keperempuanan dia, suruh suami dia kahwin untuk zuriat. Akhir sekali Allah hadiahkan dia zuriat yang lebih ramai daripada yang belah sini. Padahal asalnya tak ada zuriat. Ni kena pesan pada anak perempuan kita, kena ajar dia. Kalau suami awak tak dapat zuriat dengan awak bagi suami tu kahwin, insya-Allah Allah bagi zuriat pada awak. Macam mana? Tapi kadang-kadang mak ni dia hasut juga, minta maaf lah. Jaga betul-betul suami kau, jangan dia bagi kahwin. Ya? Ayo, kena cek lah dulu. Yang tu tahu. Takkan tak cek dulu kan? Kan ada hospital, ada ubat, kena cek dulu. Lupa saya bagi tahu. Gini, hidup ni macam sakit. Saya dengar pesan, kalau kita sakit, hospital kena pergi, tapi Quran pun kena baca. Ada penyakit sebab makan minum, ada penyakit sebab jin merasuk, kena baca ayat syifa. Ada penyakit sebab dosa, kena bertaubat. Apa tahu? Kalau kita sakit, hospital kena pergi. Okey, cek. Pusat rawatan Islam kena pergi. Takut-takut kita ni bukan sakit fizikal, ada benda lain. Tapi kalau dua ni tak jadi, ada satu lagi, kena banyak bertaubat, kerana mungkin sakit kita sebab dosa. Sama juga yang ni. Kalau tak dapat anak, okey, cek hospital. Okey, kena cek. Kemudian kena pergi rawatan Islam. Kok ada gangguan jin, ataupun tak pandai berhubungan. Ni live ni, kalau tidak saya cerita ni. Boleh cerita ke? Puan-puan, tapi bukan saya. Baru je saya pergi ke pusat rawatan, satu pusat rawatan. Saya tak cakap lah kan. Suami isteri tu kahwin berapa lama? 5 ke 10 tahun tak dapat anak. Maka kawan saya tu, dia perawat. Kami perawat sekali dah, tapi saya dah tinggal lama dah. Kami dulu Darul Syifa. Ini bukan nak cerita apa, nak cerita ni, nak cerita iktibar pengajaran. Kita tukar-tukar ilmu. Ya. Lepas tu dia kata, rupa-rupanya ustaz, saya tak terfikir ada orang tamu ke dunia ni, dia tak dapat zuriat. Bukan dia tak subur, bukan dia mandul, dia tak pandai berhubungan. Apa maksudnya? Dia hanya letak kat peha tu saja. Astagfirullahaladzim. Boleh faham ya? Bila nak dapat anak? Ada kot? Ada. Dah lama. Ada pada mula kahwin dulu sampai sekarang lah. Tak pandai. Kita pun tak kata lah. Kemudian lepas tu ustaz tu ajar dia kena macam ni, macam ni. Kemudian seminggu 2 minggu, oh dah dapat dah. Rupanya ada juga tak pandai. Mungkin barangkali syaitan yang tutup. Ada juga. Ada syaitan tutup.
Mungkin dia rasa dia dapat hubungan, tapi bukan dengan isteri dia, mungkin dengan syaitan. Wallahualam. Dia tutup. Nah, jadi yang agak seperti dia tak apalah, maka kena cek hospital, kemudian buat rawatan, kemudian kena satu lagi, banyakkan istighfar. Mungkin tak dapat anak tu sebab dosa banyak sangat, terhalang dengan dosa. Sebab itulah ada ayat Quran kan, ada orang 3 orang tu, yang seorang tu kebun dia tak ada buah, dia tak menjadi, yang seorang tu berniaga tak jadi-jadi, yang seorang tu kan tak dapat anak. Kemudian Imam Hasan Basri kata, okey, kamu ni istighfar. Akhir sekali kamu kata, masalah kami berbeza-beza. Kami kahwin lama tak dapat anak, yang tu pula berkebun tak ada hasil, niaga tak untung. Kenapa baca satu? Kerana salah satu sebab yang menghalang hidup ni sebab dosa. Tapi kalau dah buat dah 3-3 ni, contoh pergi hospital tengok-tengok suaminya subur, isterinya tak mungkin, tak itu. Ketika tu baru boleh, bukan kata mudah-mudah macam tu, tak ada lah. Waktu Islam ni jangan, Islam ni teliti, jangan ambil kesempatan. Allah tahu kita buat apa kalau kita tipu orang, buat kesempatan, menganiaya orang. Ya? Itulah salah satunya. Okey, kita lihat lagi sekali di sini. Mana tadi? Dan aku lihat pula. Betul ke ni saya ni kan? 14. Kenapa saya cepat sangat nak baca itu ni? 2 kali. Kita ni buku apa ya? Ada masalah ni lah. Kenapa saya rasa dia nak cepat tadi baca Musa 6 lah. Ni dia balik sini. Bab berkaitan dengan talak tadi. Yang cerita asalnya nak bagi tahunya ialah orang perempuan ni salah satu punca dia minta talak sebab suami kahwin lain. Jangan minta talak. Sebab tu baik perempuan ambil langkah awal, bincang. Ya, apa nak kahwin 2? Apa tujuan dia? Minta maaf, saya nak tanya sebab saya isteri. Jadi apa masalah apa sebenarnya? Kenapa nak kahwin seorang lagi? Tak boleh gitu. Apa nak zuriat ke apa? Kita kan dah ada zuriat. Ataupun apa masalah saya, kalau saya itu tolong betulkan. Boleh bincang lah. Patut pandai dalam tu strategi. Ini betul. Orang lelaki ni kan, saya tengok ada kawan-kawan saya, orang rumah dia bagi baru 2 malam lepas depan saya. Ni kawan tu, ni saya, ni isteri dia. Dan saya pergi mengajar. Lepas tu dia ajak minum. Kemudian sekali dengan isteri dia. Isteri dia cakap apa kat saya? Ustaz, saya ni lama dah bagi kat suami saya ni. Lama dah saya bagi. Ni depan-depan ustaz ni, dia dengar ni. Depan-depan dia cakap. Isteri dia, ni lama dah ni. Ustaz ni, lama dah ni suami saya ni saya bagi. Cari. Tapi suami dia mesti sunyi-sunyi. Macam mana? Dia haji. Macam mana haji? Ni dah bagi ni. Saya tak ada masalah. Cukuplah. Tengok orang lelaki. Orang lelaki ni, dia jangan tahan dia. Saya tak bagi. Tak bagi tu tunggu. Itu kadang-kadang kebijaksanaan kita juga sebenarnya. Tapi dah kita ada emosi awal-awal, kita cabar pula dia. Abang kahwin jaga. Oh, cabar dia memanglah. Macam kita lah dulu kan. Anak-anak pun kat orang zaman dulu psikologi dia tinggi. Anak-anak nak panjat pokok. Kita jangan panjat. Tengok atas. Jadi, panjat. Turun dia. Kita pun macam tu juga. Anak-anak kat rumah macam tu lah. Main. Jangan berhenti ya. Dan tu dia berhenti. Tapi kalau kita jangan main. Oh, memang dia tak dengar cakap. Gitulah. Sama lah orang lelaki pun. Tapi tengok juga. Sebab tu kita kena belajar. Kadang-kadang ada yang tengah mabuk tu lah, tak boleh bincang, tak boleh apa tu yang kadang-kadang masalah pada mula. Sebab tu sebelum mabuk tu kena bincang. Ni kita bincang masa dia dah mabuk. Perempuan, suami perempuan, takkan perempuan tak tahu. Jangan jadi dia mabuk dulu. Masa dia duduk itu tu bincang masa normal tu. Lepas tu dia kena bijak. Jangan emosi. Dan pasal dia nak bagi tahu kat kita confirm tak bagi. Kalau jujur tak jadi.
Kadang-kadang kalau kita nak orang jujur dengan kita kan, tapi bila mana orang jujur, kita itu. Sebab tu kadang-kadang orang ni kalau dia kalau saya cakap pun dia tak bagi, baik saya tipu. Itulah. Akhir sekali tipu kan. Tak apa. Ya, ni contoh je, ni contoh, tak perlu bukan tajuk ni sebenarnya, jangan salah faham ya. Contoh, biasanya orang perempuan ni banyak minta talak sebab apa? Sebab ni lah. Baik, kerana tiada satu kesakitan yang tiada diharuskan isyarat, nescaya haramlah atas perempuan itu mencium bau syurga. Ini ya, subhanallah. Kalau tak ada sebab yang dibenarkan oleh syarak. Okey, tadi saya nak sebut tadi. Yang ketiga, pertama layak. Yang kedua memang patut. Ya, kalau tak ada zuriat, kalau isteri itu sakit lama dah tak boleh memenuhi kehendak dia, maka patut dikahwin. Satu lagi, orang lelaki boleh kahwin kalau isteri dia terselamat daripada istilah dia panggil darar syar'i. Darar syar'i ni, seorang lelaki ni dia kena kaji isteri dia. Kalau dia kahwin seorang lelaki, adakah isteri dia jadi mudarat secara syarak? Contoh, jadi gila. Bila mana dia kahwin, isteri dapat tahu gila isteri dia, ketika itu dia kena hati-hati. Dan dan kalau seorang isteri itu bila mana dia ni dapati suami dia kahwin, maka dia dibenarkan minta talak kalau dia telah merasakan bahawa diri dia ni kalau dia teruskan juga mungkin jadi apa? Jadi hilang ingatan, jadi gila, jadi mudarat yang dahsyat, kemurungan. Itu boleh. Tapi jangan buat-buat. Benda ni bukan buat-buat ni. Dia lagi dah sungguh ni. Dia murung betul. Ni jangan buat-buat murung. Kalau saya abang kahwin, saya dah jadi murung. Buat-buat murung pula dah. Jangan. Tapi kalau sampai tahap betul-betul, dibenarkan. Alah, relax je perempuan. Ya, dunia ni sekejap aja pun. Yang pasti kita masuk syurga akhirat. Kadang-kadang kena fikir sikit-sikit, kejap. Mati kita, syurga kita. Syurga ni puan-puan, dia akan hilang seluruh masalah dunia selama-lamanya, akan masuk syurga. Ada orang ulama kata apa? Kalau kita susah daripada lahir sampai mati susah, daripada lahir sakit sampai mati sakit, masuk syurga satu saat saja hilang seluruhnya. Sama juga kalau mewah, daripada lahir senang, mewah, kaya raya semua sekali sampai mati, masuk neraka satu saat hilang segala-galanya. Nak cari pasal ni, kita ni dah susah tak muka dunia, masuk neraka pula tak berbalik sedikit pun. Kalau hidup senang kemudian dah kali masuk neraka, mana kata tak mahu juga kita pun. Tapi dia orang kafir itu kan, orang kafir yang kaya-kaya, ya Allah, kaya lagi, handsome lagi, satu dunia kenal dia sekolah. Masuk neraka dia tak berbalik sedikit pun kekayaan itu. Begitu juga keperitan yang kita lalui atas muka dunia. Keperitan yang kita lalui atas muka dunia, di saat Allah bawa kita ke syurga. Bila syurga? Dan kita selalu sebutkan kita mati hari ini, kawan kita mandikan kita hari ini, kafankan kita hari ini, kuburkan kita hari ini. Hari ini kubur kita jadi taman syurga. Subhanallah. Itu je kita ni sedang tunggu. Nak apa? Lepas tu kadang-kadang kita bergaduh dengan apa yang ada atas muka dunia, benda yang kecil sangat, memang tak berbaloi ya. Dan suami itu nak bagi. Kita pun ada masa nak tahajud, ada masa nak baca Quran. Betul? Kita nak sibuk dengan dia lagi. Iyalah, bukan kata nak buang langsung, tak. Tapi kadang-kadang kita rasa apa? Kita rasa suami itu milik kita, mesti dengan kita saja. Suatu hari dia akan mati dan meninggalkan kita, atau kita yang matikan kita meninggalkan dia. Bahkan dia bukan milik kita tau, dia milik Allah. Kita juga bukan milik diri kita, kita milik Allah. Jadi kenapa kita bukan diri kita yang memiliki kita? Diri kita pun bukan milik kita. Kita nak diri orang jadi milik kita. Ini kadang-kadang pemikiran Islam yang diajar pada kita. Islam ni rasional. Tidak ada pemikiran yang lebih rasional daripada Islam. Inilah dia mengajar kita. Tapi jangan, yang kita duduk tengah belajar sekarang ni ialah para isteri, jangan, jaga hati-hati, jaga diri, jangan terjerumus ke dalam penderhakaan. Kerana kalau suami reda, Allah reda, suami reda, syurga kita. Perempuan syurga ni. Sebab tu saya tanya, orang perempuan ni dia nak apa atas muka dunia ni yang paling perempuan nak?
Orang perempuan apa yang paling dia nak atas muka dunia? Bukan suami. Yang paling nak ialah kekal cantik. Betul. Sebab tu produk-produk kecantikan tak pernah rugi. Untung orang perempuan dia nak kekal cantik dan kekal muda. Perempuan nak kekal cantik, kekal muda, masuk syurga. Perempuan akan cantik, lebih cantik daripada bidadari. Bidadari wallah alam, kita pun tak pernah tengok, tapi katanya cantik. Dia minum air tu nampak air mengalir. Subhanallah. Ni urat-urat dia nampak macam cermin. Tu bidadari. Bidadari syurga. Sebab ada baru ni, siapa baru ni? Ada orang mengadu bagus-bagus akak tu. Dia datang jumpa saya. Ni minta maaf apa kadang-kadang orang kata, oh ustaz ni kalau macam tu tak payah nak cerita kat dia, dia cerita kat orang. Tak, orang tak tahu pun siapa. Siapa nak ambil iktibar. Tapi saya puji dia. Saya puji dia. Dia duduk sini, suami dia sini. Dia kata apa kat saya? Kata ustaz, suami saya ni dah kahwin seorang lelaki. Lepas tu nak cerita apa kat saya? Dia kata saya nak saya bawa suami saya ni jumpa ustaz supaya suami saya cakap depan ustaz. Apa? Saya nak bagi tahu, saya reda dia kahwin satu lagi. Okey, saya reda, saya tak ada masalah, saya terima, tapi saya nak suami saya belajar dengan ustaz, kata. Belajar agama, tak ada kitab. Itu syarat dia. Sebab dia kata suami dia ni tak ada masa nak belajar-belajar ni. Tapi jadi boleh, air rata you kahwin satu lagi tak apa, tapi dah kahwin dah, awak belajar dengan ustaz, belajar Quran, belajar apa. Saya kata tak apa, daftar kat madrasah saya. Ada datang kat madrasah. Saya cakap apa kat dia? Saya kata akak ni bukan perempuan ni. Terkejut dia. Habis siapa saya ustaz? Bila mana macam tu akak ni reda suami kahwin seorang lagi, cuma nak pastikan suami belajar agama supaya pandai baca Quran, solat apa. Akak ni bukan perempuan. Habis apa ustaz? Akak ni bidadari syurga, saya kata. Jadi dia nak selamatkan suami dia. Sebab dia tahu dengan dia pun nak jadi imam pun tak boleh. Cari makmum seorang lagi. Bagus juga kata-kata dia. Makmum yang seorang ni pun tak pernah jadi makmum lagi. Patutnya dia jadi imam. Ni makmum ni patutnya jadi imam. Yang seorang ni pun tak boleh jadi imam, dia tambah makmum seorang lagi. Oh kata betul juga macam tu. Jadi saya nak pastikan suami saya ni belajar agama, pandai baca Quran, patut dia jadi imam pada kami. Oh memang hebat. Itu rezeki dia yang Allah bagi lah tuan-tuan, puan-puan. Tidak semua orang. Saya ni bukan menyokong siapa-siapa ya. Hidup ni ada jalan yang berbeza. Maka doalah pada Allah. Kadang-kadang kita ni silap, saya puan-puan, mungkin kita tak banyak mengadu pada Tuhan. Kalau kita mengadu daripada awal dengan Tuhan, tahulah Tuhan susun hidup kita macam mana. Dan di saat apa yang berlaku dalam hidup kita, Allah tahulah bagaimana nak jaga jiwa dan hati kita. Okey, seterusnya. Dan jikalau derhaka ini sebab menyakiti suaminya dengan perkataan, kalau dia minta talak tadi, dia takkan bau syurga. Bukan masuk syurga, bau syurga pun takkan bau. Bau syurga berapa? 500 tahun. Syurga ni 500 tahun jarak dia sudah bau. Jadi ada orang perempuan yang minta talak dengan suami ni, bukan setakat masuk syurga tak boleh, bau syurga pun Allah tak benarkan. Yang kedua, kalau dia menyakiti suaminya dengan perkataan, ni mulut leza ke apa ni, selalu dia cakap pada suami dia, menyebabkan suami dia tergurus hati, nescaya digunting lidahnya di dalam api neraka, serta dituang air panas ke dalam leher dia. Ni waliyazubillah. Sebab tu kita suami-suami ni, kita kena, ialah kadang-kadang isteri pun dia ada perasaan dia, kadang-kadang mungkin dia tersalah cakap, jadi kita maafkanlah. Tak berbaloi juga pun kalau isteri yang jadi macam ni, tiba-tiba dia masuk neraka, isteri tu dipotong lidah, kemudian dituang air panas dalam leher. Jadi kalau suami yang penyayang, yang ingin menyelamatkan isteri dia, retakan. Ya kadang-kadang dengan perkataan-perkataan yang, tapi kadang-kadang tak tahan juga. Ya, pagi, petang, siang, malam duk maki suami. Aduh. Dan jikalau derhakanya sebab keluar daripada rumah, keluar daripada rumah tak minta izin, maka dipandang oleh lelaki yang lain akan rambutnya. Ini isteri-isteri yang tak tutup aurat.
Bukan tak tutup kepala, tak tutup aurat. Jangan salah faham. Ada dia dah tutup kepala tapi pakai baju t-shirt. Dia dah tutup kepala pakai tudung, kemudian pakai seluar ketat, baju ketat. Baju dah dengan panjang tapi baju ketat. Seluar dah seluar panjang tapi seluar ketat. Ini maknanya dia tak dikira tutup aurat. Tapi dicontoh di sini ialah dilihat oleh lelaki lain akan rambutnya. Dia keluar rumah, oh free hair semua sekali, terkala pula rambut tu. Nescaya digunting rambut kepalanya di dalam api neraka. Maknanya dia ahli neraka, dia masuk neraka. Ini kena live, kena dengar ni tuan. Anak perempuan tulisnya, dia pesan pada anak perempuan kalau dah kahwin terutamanya, dia keluar rumah, ditunjukkan kepala dia, rambut dia kepada lelaki lain daripada suami dia akan masuk neraka, akan digunting dalam neraka rambut dia. Demikianlah berbagai-bagai siksaan kerana berbagai-bagai derhaka. Mana setiap derhaka, satu penderhakaan kepada suami, ada satu dia punya hukuman daripada Allah. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adalah pada suatu hari masuk aku ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada sertaku isteriku, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Maka tak kala menepuk atau mengetuk pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang di pintu itu? Maka sahut Sayyidatina Fatimah, kami dengan suami kami, iaitu Sayyidina Ali. Hamba datang menghadap akan dikau, ya Rasulullah. Maka tak kala membuka pintu, maknanya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah ni menantu dengan anak baginda Nabi pergi menghadap Nabi, jumpa Nabi. Maka tak kala membuka pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapat kami akan Nabi hal keadaan menangis, akan sebagai tangis yang sangat. Bila mana masuk, ya, Sayyidah Fatimah mendapati Nabi tengah menangis. Bukan menangis biasa, menangis yang betul-betul. Maka kataku baginya, penebusmu aku. Ini bahasa engkau lah bapaku dan engkau lah ibuku, ya Rasulullah. Ini anak perempuan dia memujuk Rasulullah. Apalah yang menangiskan akan dia? Apa yang sebab ya ayah dah menangis? Maka sabdanya, maka Nabi bersabda bahawa sesungguhnya telah aku lihat pada malam Isra Mi'raj beberapa perempuan daripada umatku di dalam seksa yang amat sangat. Jadi Nabi ini menangis kerana Nabi ini adalah yang paling mencintai umat, ya, mencintai umat. Lalu kenapa menangis? Dia kata pada malam Isra Mi'raj aku tengok beberapa orang puan dan orang perempuan itu dari umat aku, ya, di dalam keadaan seksa yang amat sangat. Maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu. Kerana apa? Kerana itulah yang menangiskan aku daripada sangat seksa mereka itu. Itu yang menyebabkan aku menangis sangat, kerana terlihat mereka itu terlalu terseksa. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, betapa engkau lihat kepada mereka? Apa yang engkau lihat itu? Masalah apa yang pada mereka ni? Maka sabda Nabi SAW, telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya. Dia digantung dalam api neraka, lidah dia. Dan api neraka yang sangat panas dituang ke dalam lehernya, ya. Keluarkan lidah, gantung dia di dalam neraka. Kemudian dituang ke dalam mulut dia air panas dalam leher. Dan aku lihat seorang perempuan yang lain pula tergantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepalanya. Dan aku lihat lagi, ya, pula seorang perempuan yang tergantung dengan kakinya, padahal terikat lagi terlipat, telah mengeluarkan segala malaikat yang menyeksa ini dengan dua tangannya daripada belakang. Dan minyak tanah itu dilumurkan pada badannya dan dituang air panas ke dalam lehernya. Ini bentuk-bentuk seksaan, ya. Dan aku lihat lagi seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya, dan buah zakum itu dituang masuk ke dalam lehernya. Ada yang digantung dengan rambut, ada yang digantung dengan lidah, ada digantung dengan dua susu dia, digantung dalam neraka. Arti buah zakum iaitu buah kayu di dalam neraka yang amat pahit. Kalau orang tanya buah zakum itu buah apa? Dia sejenis buah daripada pokok yang ada di dalam neraka. Rasanya amat pahit. Maka apabila memakan mereka itu akan buah zakum itu, nescaya menggelegak segala isi perut mereka itu, dan otak mereka itu, dan gusi mereka itu. Ini bahasa lama lah. Dan keluar lidah apinya daripada mulut mereka itu. Dan aku lihat apa lagi? Seorang perempuan yang tergantung, padahal memakan ia akan daging dirinya sendiri. Dia tergantung dalam neraka, duk sibuk makan daging sendiri. Dan api neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawahnya, dibakar dengan api neraka. Itu lagi kita baca lagi. Dan aku lihat lagi, kata Nabi,
Seorang perempuan yang tergantung lagi menambat oleh segala malaikat. Malaikat ikat dia akan dua kakinya kepada dua susunya, dan ditambahkan dua susunya kepada ubun-ubunnya. Ikat kaki sampai ke susu, ikat susu dia sampai ke kepala dia, ke ubun-ubun. Dan dijadikan atas badan itu beberapa ular dan kala jengking. Hal keadaan itu memakan dia akan dagingnya. Dan keadaan dia makan dagingnya dan minum, ia akan darahnya. Kisah 16. Apalagi yang Nabi tengok, Nabi dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaan buta dan tuli dan keluh. Di dalam kerongkongannya api neraka, padahal keluar otak daripada kepalanya dan lagi mengalir ke dalam hidungnya, dan segala badannya itu amat busuk, lagi berputar-putar seperti kena penyakit yang besar. Kemudian Nabi lihat lagi seorang perempuan, ni cerita dulu, kemudian ada sebab-sebab dia nanti ya. Ada pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaan dipotong segala daging badannya. Gantung di dalam neraka, dipotong-potong daging-daging dia, dilapah kalau kita berada bahasa biasa, daripada hadapan hingga ke belakang, daripada segala anggota dengan gunting api neraka. Ada seorang perempuan yang tergantung dengan keadaan hitam segala mukanya dan dua susunya, dan api memakan isi perutnya. Ada pula seorang perempuan yang tergantung kepalanya seperti kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh keldai, dan di atasnya itu beribu-ribu warna daripada asap. Beribu-ribu warna itu bermacam-macam asap atas badannya. Ada pula seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing. Muka dah jadi muka anjing, dan api neraka itu masuk daripada bawah duburnya dan keluar daripada mulutnya, dan segala malaikat itu memukul mereka akan kepalanya dan badannya dengan pemukul api neraka. Maka kata Sayyidina Ali, maka berdirilah Sayyidatina Fatimah, maka berkata Sayyidina, hai kekasihku dan cahaya mataku, kabarkan olehmu apa dosa-dosa mereka hingga jatuh atas kepala mereka itu dengan berbagai seksa. Yang kita baca tadi, apa salah ni sampai tahap ni? Maknanya orang perempuan ni ramai dalam neraka dengan berbagai-bagai seksa. Ni apa benda apa yang jadi macam ni? Sampai Nabi menangis. Nabi ni menangis sebab tu perempuan banyak selamat. Jalan paling mudah di akhir zaman untuk masuk syurga, banyakkan selawat. Banyakkan. Dia ada dua, satu istighfar, satu selawat. Tapi selawat ni pun dah cukup untuk membawa rahmat Allah kepada kita, kasihan belas. Maka sabda Nabi bila ditanya oleh Sayyidina Ali, ada pun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu, maka bahawa sesungguhnya dia tiada mahu menutup rambutnya daripada lelaki yang lain yang haram memandangnya. Yang jadi keluar rumah, keluar mana-mana, dedah aurat merata. Kalau kita baca ni, apa maksudnya? Orang perempuan yang keluar sana sini tak tutup aurat ni, ahli neraka. Kalau dia mati tak sempat taubat, itu satu. Tapi kalau dia mati sempat taubat, okey. Tapi kalau dia mati macam tu, memang dia ahli neraka. Lepas tu kalau perempuan nak pilih menantu, ni kena ingat juga, anak-anak lelaki bawa kat rumah, kalau berkenan sangat, ajar dia biar tutup aurat. Tak apalah, terimalah. Kita kadang-kadang tak boleh tengok sangat orang kan. Kadang-kadang orang kenapa dia tak tutup aurat, sebab latar belakang hidup dia macam mana. Kadang-kadang kita jangan cepat sangat hukum orang. Mungkin latar belakang hidup dia, tapi inilah hakikatnya. Apatah lagi dia dah bersuami, dia keluar rumah, dedah aurat merata kat orang. Ini bahaya. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan lidahnya. Ini digantung dengan lidah, dan air panas dituang ke lehernya, maka bahawasanya ia menyakiti akan suami. Ini salah satu contoh. Kalau seorang perempuan yang tak jaga mulut, tak jaga perkataan, selalu duk sakitkan hati suami dengan perkataan-perkataan dia akan jadi ahli neraka akhirat nanti. Kalau mati tak sempat taubat, ini kena ingat juga, kena catat kat situ. Kalau dia mati sempat taubat, Allah kan maha penerima taubat. Okey. Jadi kalau mati tak sempat taubat, maka dia jadi ahli neraka. Apa seksa dia? Allah gantung dengan lidah. Ni lidah ni cupa sangat, laser sangat terhadap suami. Dan ada pun perempuan yang tergantung dua susunya, maka bahawasanya dia memberi air susu suaminya tiada dengan izinnya. Dia kadang-kadang dapat baby, seronoknya baby gini-gini, bagi susu. Orang kampung macam tu. Kenapa dia bagi susu? Sebab dia nak suruh jadi anak susuan dia. Cantiklah baby ni. Mama bagi susu dia pula jadi mama. Dia kena minta izin tau. Air susu ni, air susu orang perempuan ni milik suami dia. Sebab suami dia boleh minum susu tu. Dah tahu kan? Bagi ke tak bagi, kalau suami nak minum, kena bagi.
Seterusnya, dan ada pun perempuan yang tergantung dengan dua kaki. Tadi gantung ni gantung kaki, kepala ke bawah di dalam kerongkongan api neraka, maka bahawa sesungguhnya ia keluar daripada suaminya dengan tanpa izin daripadanya. Tahu-tahu duduk dekat pasar. Bila dia cakap kat air? Alah, jalan pasar je pun. Alah, bukan saya pergi mana. Dia sekadar banyak cakap kan. Saya bukan pergi mana pun. Saya pergi pasar je. Saya pergi pasar nak beli ikan, nak beli sayur. Abang juga nak makan. Itu cerita lain. Ceritanya minta izin ke tak? Cakaplah sepatutnya sebenarnya. Tapi sepatutnya saya kata sebelum ni kan kita dah bincang dah. Bincang awal-awal dengan suami. Abang, saya ni kalau saya pergi sini okey lah ya. Sebab apa lah kalau awak pergi tempat-tempat tu. Kecuali ada tempat yang tertentu yang kita rasa dia mungkin bagi, mungkin tak. Itu minta izin lah. Tapi kalau kita dah bincang awal-awal, kalau saya bagi sini saya tak bagi tahu lah ya. Kadang-kadang saya terlupa, kadang-kadang tak ingat, kadang-kadang telefon abang tak angkat, mesej tak jawab. Jadi kalau saya pergi ke sini tak apalah ya. Tak apalah, awak pergi je lah. Itu okey. Sebab tu kita kadang-kadang kena bijak berkomunikasi. Suami pun kejap-kejap minta izin. Ada juga. Pergi je lah. Kadang-kadang suami pun rimah juga. Abang, saya nak masuk tanah boleh? Ni warok sangat ni. Abang. Ya. 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 Betul, betul. Ya. Jadi kalau kita buat nasab, maksudnya abang boleh tak saya keluar ni nak nak pasar nak pergi apa-apa. Maksudnya kita minta sekali kata dia tak awak, saya izinkan awak keluar nak pergi masjid ke kuliah ke banyak hari kata kecuali kalau awak bertujuan untuk buat maksiat. Jadi maksudnya sekarang tu dia minta izin. Boleh. Itu yang saya cakap tadi. Itu yang saya cakap tadi. Mana kalau kita ni, kita bijak berkomunikasi, kita cakap macam puan-puan cakap tadi. Itu betul. Itu cara paling mudah. Abang saya ni kadang-kadang ya kena keluar datang anak, nak keluar pergi pasar. Kadang-kadang balik pasar tertinggal satu barang pula, nak pergi beli satu lagi. Kita nak memasak kan. Kita kadang-kadang pergi, balik-balik tengok, bawang pula tak ada. Tok tunggu nak telefon dia, abang nak keluar beli bawang pula ni. Apa dia panggil? Remeh lah benda-benda begitu. Jadi cakap awak, saya setuju yang tadi. Cakap awak kat suami pun faham. Okey, tak apalah, awak keluarlah untuk urusan rumah tangga kita, untuk apa-apa. Silakan. Ada suami memang jenis yang susah nak. Ya. Ya. Sekarang kata abang saya nak pergi masjid dan juga Tuhan kat masjid. Ya. Dia pula masjid dia penuh. Ya. Saya tak ada kata saya izinkan. Ada suami dia kata suami dia saya izinkan. Kalau ada suami kalau di rumah itu kita dah cakap dia kita kata memang dia bagi. Ya. Dia gini puan, orang lelaki ni kan kita belajar ada doktor apa orang Indonesia, Dr. Asia kan, atau Aisyah di Indonesia kan, Aisyah Dahlan. Papa terus tengok dia, stop saya tengok dapat banyak ilmu. Dia kata orang lelaki ni dia sejenis makhluk Allah yang tak banyak cakap. Satu hari dia bercakap 6,000 hingga 7,000 perkataan. Apabila kalau satu hari itu dia dah habiskan 7,000 perkataan, lepas tu dia tak ada dah. Sebab tu kadang-kadang contoh mungkin dia pergi kerja, dia banyak dah bercakap tempat kerja, dah habis dah 7,000, dia pun balik rumah habis dah perkataan. Jadi kalau puan cakap dengan dia, abang nak makan? Nak makan apa? Boleh lah. Apa-apa? Mana apa tu? Perkataan dia dah habis. Maka kalau puan faham gitu, dia bagi ada tu. Tapi orang perempuan ni dia paling kurang 16,000 perkataan, paling kurang hingga 24,000 perkataan. Dan orang perempuan kalau sehari-hari dia tak cakap, tak habiskan 16,000 sekurang-kurangnya, malam dia tidur tak lena. Itu dia cakap. Sebab tu kalau kita belajar, sebab tu rupa ni hidup ni kena dengan ilmu. Bila kita belajar ilmu mudah. Jadi kalau suami tak banyak cakap, apa-apa kena memang orang lelaki dia tak banyak
banyak cakap. Dan tambah saya ni, pagi tak pindah cakap ni macam ni dah habis rasa 70,000 ni. Lepas tu balik depan ni, tak ada apa lah. Isteri cakap, okey. Lepas tu apa? Nak tidur dah habis perkataan dah. Nak cakap pun tak boleh dah, baik tidur. Jadi kadang-kadang isteri, dah lah pergi sana pergi sini, balik-balik tidur. Dia nak bercakap bila dah habis dah percakapan. Kalau isteri faham, okey. Ada pun pula suami kena faham isteri. Memang isteri ni orang perempuan dia cakap banyak. Kita tanya sepatah dia cakap 10. Sebab dia nak habiskan 16,000 16,000 perkataan. Jadi saya setuju apa kata, kadang-kadang dia main telefon. Dan orang lelaki jangan tanya dia masa dia main telefon. Orang lelaki jangan tanya dia masa dia buat kerja. Contoh dia duduk lap kereta kan, kita pergi tanya dia takkan jawab. Aku cakap, gitu je jawab. Lepas tu kena bang, sekejap bang. Ada apa? Dia tanya ada apa. Baru kita cakap kat dia. Ketika tu baru dia dengar kita cakap. Kalau dia tengah lap kereta, duduk tengok pokok-pokok dia, kita pergi, ya. Dia tak dengar kita ni. Dia tak dengar. Itu orang lelaki. Saya pun sama. Saya kalau saya duduk tengok jadual saya, orang rumah cakap 10, lepas tu habis lah. Apa tadi? Tu marah dia tu. Lah orang cakap dah banyak tak dengar. Ya dah nak dengar apa kita duduk. Orang lelaki dia fokus. Sama juga kalau kita berjalan, orang lelaki fokus. Orang perempuan tak patut berjalan dengan orang perempuan. Dia nak pergi membeli kedai sana, dia berhenti kedai ni, dia berhenti kedai ni. Itu orang perempuan. Jadi kita orang suami jangan marah. Baik kita suruh dia pergi dengan anak awal-awal, kita tak payah pergi. Sebab kena berhenti. Yang lelaki tak, okey ada lagi yang silakan. Ya. Tak. Sebab dia dah izin. Dia cerita dia dah izin. Tak apalah awak tidur dengan anak saya, tak apa. Dia dah izin, okeylah. Masalah sekarang dia tak izin. Dan kita paksa juga, kita tak nak juga tidur dengan dia. Bahkan dia panggil kita, mari kita tidur, kita tak nak. Tu baru berdosa. Tapi kalau dia kata, okeylah awak saya izinkan. Walaupun begini, kadang-kadang dia tak guna perkataan izin. Kan? Kadang-kadang awak tidur dah dengan anak. Izin dah tu. Ataupun kita tanya, bang saya tidur dengan anak. Okey, dia kata, okey. Okey tu okey lah. Dia mudah, sebenarnya mudah dia kan. Bagi tahu sepatah. Saya nak keluar ni. Ya. Bukan kata saya izinkan awak keluar ke mana-mana awak. Itu tak perlu kan. Ini ayat apa ni? Ayat buku ke apa? Skema. Abang, saya nak keluar ke pasar boleh? Saya sebagai seorang suami mengizinkan isteri saya pergi ke pasar membeli belah. Tak ada macam tu. Adalah saja saya buat itu. Tak. Sebab dia yang suruh. Dia suruh. Lepas tu jangan pula kata awak pergi mana pula tadi. Bangun-bangun dia tengok kita tak ada. Jadi dia suruh tak. Kalau dia suruh tak apa. Masalah sekarang ni ialah suami redha. Redha tu sama ada dia cakap dia redha, dia izin, dia okey atau dia suruh, itu dah selesai. Masalah sekarang suami berhajat pada puan untuk tidur dengan dia, puan tak nak. Puan pergi tidur bilik lain atau tak nak. Yang tu derhaka. Derhaka tu maknanya tidur tu, bermula tidur tu sampai pagi besok malaikat laknat, doakan kemudaratan. Okey, wallah alam kita situ dulu ya. Selesai? Maknanya dah selesai. Allah dah ampun kita. Pak suami dah redha. Sebab tu sebelum tidur minta redha. Tiap malam kalau kita mati malam tu suami dah redha, syurga kita. Lepas tu bang, saya nak tidur ni, apa-apa nak tidur kan? Sebelum abang berdengkur. Redha tak pada saya minta redha dia, redha pada saya. Suami kata,
Tidak, saya pada malam ini meretoi isteri saya. Tidak macam tu. Jadi kita kata, saya reto kat awak. Tapi saya kadang-kadang orang isteri minta saya cakap, okey saya reto. Cakap perkataan tu. Kadang-kadang kita tanya, ya apa? Bang, reto kat saya, ya apa? Ya, saya reto. Dia bunyi. Kita pun suami perempuan ni, kalau suami-suami yang dengar, alah bagilah, ya. Bagilah, reto je lah isteri tu, biar dia masuk syurga kalau dia meninggal. Kita yang jadi isteri ni pula reto lah pada suami tu, abang saya tuntut akhirat, tak payahlah. Ya betul ya. Abang ingat lagi abang janji dengan saya 1, 2, 3 semua tak tunai. Saya tuntut akhirat kalau abang mati, tak payahlah. Balik akhirat sama-sama reto, sama-sama maaf, masuk syurga sama-sama. Dalam syurga tu yang perempuan nak dunia dulu 99 kali ganda. Dunia ni yang kita duk tengok ni, yang kaya-kaya tu baru 1% baru tu. Syurga 99%. Dia ambil daripada yang ada di dunia tu, yang satu tu gabung dengan 99 dia ada. Kalau tak diambil daripada dunia ni pun 99 yang ada akhirat tu pun, di syurga tu pun, itu pun habis dah untuk kita bersenalinan. Sebab tu kadang-kadang benda-benda kecil atas muka dunia jangan bawa dah akhirat. Jangan bawa benda-benda kecil, terutamanya masalah kita dengan suami, masalah kita dengan isteri. Jangan bawa ke akhirat. Maafkanlah di dunia ni, moga-moga kita bersama-sama di syurga Allah. Tapi kadang-kadang kita tertipu dengan syaitan. Anak kita, hak kita isteri, kenapa dia abaikan? Ialah mungkin benda-benda tertentu boleh kita minta kembali, benda-benda tertentu kita maafkan. Pasti janji masuk syurga. Okey, kita akan sambung ke depan nantilah ya. InsyaAllah. Muka surat 17 tu yang kita sambung situ dah insyaAllah akan datang nanti. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Ya, sama-sama.